Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dekat vlog yang seterusnya di bawah tentang kita. Selalunya kita akan bawa tetamu. Kali ini kita tidak akan ada tetamu. Saya sendiri akan cuba untuk membuat vlog yang lebih konsisten seorang diri. Pertamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton podcast-podcast sebelum ini. Tetapi kita akan cuba memvariasikan lagi pelbagai podcast. Saya fikir adalah untuk membanyakkan lagi konten dan juga untuk mendiskusi banyak perkara dan juga topik-topik yang menarik. Dan kita akan fokus kepada topik yang related kepada self-growth, pertumbuhan diri dan juga self-love, percintaan kepada diri sendiri. Saya akan kenalkan satu siri mengopi bersama dengan Hafizul Faiz. Jadi sambil-sambil saya mengopi, saya akan cuba untuk membincangkan, menghuraikan, mendedahkan beberapa topik yang pada saya sangat menarik untuk kita discover dan juga untuk kita kaji. Hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai handling rejection, ataupun dalam bahasa Melayunya saya terjemahkan ia sebagai menghadapi ketidaksudian. Rejection ni bererti apabila seseorang itu menghadapi satu situasi di mana apa yang dia harapkan itu tidak terjadi dan apa yang dia expect daripada orang lain, daripada sesuatu perkara ataupun situasi, akhirnya dia mendapat penolakan ataupun ketidaksudian daripada situasi tersebut. Contoh yang lebih mudah dan santai, bila seseorang itu ada perasaan dekat seseorang yang lain, seorang lelaki ada perasaan dekat seorang perempuan, lalu dia meluahkan perasaannya dan perempuan tersebut mengatakan, no, aku tidak mahu untuk membalas perasaan itu. Misalnya seorang lelaki itu kata, okey, aku ada perasaan cinta dekat engkau, dan seorang perempuan itu membalas, no, aku tidak ada, minta maaf, aku tidak lagi bersedia, aku tidak lagi di dalam waktu yang tepat untuk membalas semua ini dan aku tidak ada perasaan apa-apa pun kepada engkau. Jadi itu dinamakan sebagai rejection. Ada orang menterjemahnya sebagai penolakan. Saya tidak menterjemahnya sebegitu. Saya menterjemahnya sebagai ketidaksudian. Artinya seseorang itu tidak sudi untuk menjawab ataupun memberikan maklum balas yang kena dengan tawaran yang kita berikan. Dan ia bukan hanyalah tentang perasaan, ia juga berkaitan dengan situasi, sesuatu yang lebih luas sifatnya. Sebagai contoh, bila kita berharap supaya kita cuba untuk melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan dan akhirnya keadaan itu tidak berubah seperti mana yang kita inginkan, dan keadaan itu bahkan bukan hanya sekadar tidak berubah tetapi juga tidak mahu mengambil pendirian itu ataupun tidak mahu melakukan sesuatu yang akhirnya menolak kita ke belakang, itu dinamakan sebagai rejection. Ataupun situasi di mana kita mahu mengubah, kita mahu melakukan sesuatu yang lebih baik tetapi sistem ataupun keadaan itu tidak mahu diubah dan tidak mahu melakukan sesuatu untuk menerima tawaran-tawaran kita, maka itu dinamakan sebagai rejection. Okey, minum dulu. Secara mudahnya, rejection ni adalah bila kita memberikan sesuatu perkara ataupun sesuatu benda, ia tidak diterima ataupun ia tidak sudi untuk diterima oleh sesuatu ataupun seseorang tersebut, maka ia adalah rejection. Dan kita akan berhadapan dengan rejection. Rejection adalah part of life. Saya akan cuba untuk mengutip beberapa pandangan sarjana dan juga filsuf ataupun filosofer pelbagai latar belakang untuk menjawab tentang apakah itu sebenarnya rejection. Ia adalah sebahagian daripada hidup manusia. Sebagai manusia, kita akan berhadapan dengan banyak ketidaksudian. Kita mahukan sesuatu itu terjadi dan akhirnya ia tidak menjadi seperti mana yang kita harapkan. So kita akan kecewa, disappointed, dan kita akan merasa bahawa seolah-olah apa yang kita harapkan itu tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Dan lama kelamaan kita tidak mahu lagi berharap kepada apa-apa pun sebab kita merasakan bahawa semua keadaan itu tidak akan sudi untuk menerima harapan kita ataupun untuk melakukan sesuatu terhadap harapan kita. Everything will slowly reject us. Situasi itu pun akan menolak kita, akan tidak sudi untuk membantu kita. Dan apa yang berlaku apabila kita tidak menghadapi ketidaksudian ini dengan baik, kita akan lama-lama menjadi seorang yang sangat hopeless. Kita tidak ada harapan. Orang yang hopeless, orang yang tidak berharap sesuatu yang baik itu akan berlaku hari esok, masa depan, dan apa saja yang akan berlaku di kemudian hari itu, dia sudah tidak ada harapan yang sesuatu yang baik itu akan berlaku. Kerana dia adalah orang yang hopeless. Kenapa dia menjadi seorang yang hopeless? Kerana dia tidak menghadapi ketidaksudian yang dia lalui sebelum ini dengan baik. Sehingga dia menyimpulkan bahawa setiap sesuatu yang dia buat tidak akan ada maknanya dan tidak akan ada balasan baiknya. Sehingga pada akhirnya dia merasakan bahawa hidupnya kosong, hidupnya tidak akan ada sesuatu yang baik untuk diberikan kepada orang lain. Jadi sangat bahaya kalau kita tidak berhadapan dengan ketidaksudian ini dengan cara yang betul. Apabila kita bercakap tentang ketidaksudian, ada satu pandangan daripada sarjana barat yang telah menyebutkan bahawa ketidaksudian ini adalah bahagian daripada hidup dan dia merupakan satu aspek penting yang
yang akhirnya menyebabkan manusia itu mahu memiliki suasana dan juga perasaan yang bebas dan merdeka. Salah seorang daripada filsuf tersebut adalah Sartre. Menurut Sartre, salah satu daripada falsafah yang kita boleh belajar apabila kita berhadapan dengan ketidaksudian ataupun rejection, kita akan belajar untuk menimbang banyak hal ketika mana kita tidak diterima. Misalnya bila kita memberikan sesuatu, kita menghadapkan sesuatu, kita menawarkan sesuatu dan kita tidak diterima dan tidak disudi dan orang tidak sudi untuk menerimanya, maka kita akan berpatah pulang dan kita akan memilih untuk mencari jalan yang lain. Memilih untuk mencari jalan yang lain adalah satu bahagian yang penting yang akhirnya membangunkan kita sebagai seorang manusia yang sentiasa mencipta pilihan dalam hidup. Dan pilihan-pilihan ini semakin banyak kita ciptakan, semakin membuatkan kita tumbuh dan kita membesar dan kita mendewasa, kerana kita tahu bahawa kalau satu jalan itu tidak boleh, maka kita akan sentiasa ada jalan-jalan yang lain. Masalah yang paling ketara yang orang hadapi adalah apabila dia tidak melihat bahawa hidupnya ada pilihan. Misalnya apabila dia berhadapan dengan satu pilihan A, misalnya dia ambil pilihan A dan dia akhirnya ditolak, di-reject oleh pilihan tersebut. Sebagai contoh, dia ada pilihan seseorang yang dia nak sayang seseorang itu, dia nak kahwin dengan seseorang itu, dia pilih seseorang itu dan orang tu reject dia. Dan dia patah pulang dan dia akan broken dan sebagainya. Kalau dia tidak belajar untuk mengambil itu sebagai satu bentuk push factor ataupun faktor penolak untuk dia mencipta pilihan yang lain. Sebagai contoh, mungkin ada orang lain yang akan terima cinta dia. Kalau dia tidak ada itu, maka dia akan menjadi orang yang terus jatuh dan jatuh. Menurut Sartre, orang yang akhirnya memilih untuk mencari pilihan lain. Sebagai contoh, bila pilihan A itu dah tak sudi dekat dia, dia akan pergi ke pilihan B selepas fasa yang sesuai dan dia akan memilih jalan yang baru dalam hidupnya. Kemampuan untuk memilih pilihan lain itu adalah bahagian daripada tumbuhnya seorang manusia, membesarnya seorang manusia, mendewasanya seorang manusia dan pada akhirnya menjadikan dia adalah orang yang kuat untuk berhadapan dengan penolakan-penolakan yang akan datang. Satu penolakan yang dia terima, satu ketidaksudian yang dia terima akhirnya akan memindahkan dia kepada pilihan yang lain dan akhirnya akan membuatkan dia kuat untuk berhadapan dengan apa saja ketidaksudian yang akan dia terima nanti. Salah satu aliran falsafah yang baik yang boleh kita belajar tentang ketidaksudian adalah Stoik. Aliran falsafah Stoicism ataupun Stoik ini, pada pandangan mereka dan pada pandangan aliran ini, mereka merasakan bahawa kalau kita tidak belajar untuk berhadapan dengan ketidaksudian ini dengan cara yang baik, ia akan merosakkan batin kita ataupun internal part diri kita dan ia akan menjadikan kita tidak mampu untuk bangkit daripada kejatuhan tersebut. Dan menurut mereka, yang paling penting adalah bagaimana kita harus menghadapi penolakan ini dengan ketenangan fikiran kita dan juga dengan urusan rasional yang lebih baik. Misalnya, pada pandangan mereka, kalau seandainya kita tidak berhadapan dengan ketenangan fikiran dan juga rasional, kita akan jatuh terus dan dia akan merosakkan dalaman kita. Ini menarik ya, sebab tadi ada filsuf mengatakan ia tidak mengganggu internal part kita, tetapi pada pandangan Stoik, ia mengganggu internal part kita. Ia mengganggu urusan-urusan batin kita, hati kita, cara kita berfikir dan cara kita merasai sesuatu itu akan terganggu kalau kita tidak berhadapan dengan ketidaksudian ini dengan cara yang baik. Sekarang bila kita bercakap tentang ketidaksudian, ia bukan hanya sebatas apa yang berlaku dekat hidup kita ataupun apa peristiwa yang kita lalui pada hari-hari kita. Ia juga adalah tentang bagaimana kita menghadapi itu dan bagaimana kita merefleksi diri kita setelah kita berhadapan dengan ketidaksudian itu, bagaimana kita boleh membangunkan semula diri kita. Seorang filsuf Stoik namanya Epictetus, dia mengatakan bahawa setiap rejection ataupun ketidaksudian manusia itu akan mengubah cara fikir kita. Itu pandangan dia. Dan saya fikir ini betul. Setiap kali kita ditolak ataupun di-reject oleh seseorang ataupun situasi, dia akan mengubah cara fikir kita. Kita akan terus melihat hidup ini sebagai satu bentuk kesulitan-kesulitan yang baru dan kita akan cuba mencari jalan lain untuk mengusahakan apa yang kita harapkan selama ini. Dan kita akan mengubah cara fikir kita bahawa tak semua perkara itu akan berlaku seiring dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Dan ini menjadikan kita lebih matang dan juga lebih mampu untuk melihat sesuatu perkara itu dengan perspektif yang berbeza. Kerana apa? Kerana adanya ketidaksudian yang telah pun kita hadapi tadi. Kerana apabila orang itu tidak sudi dengan kita, orang itu menolak tawaran kita, orang itu reject harapan kita, kita akan fikir bahawa kita ni bukanlah seseorang yang mampu untuk melayani ataupun please semua orang. Kita akan menjadi orang yang sedar bahawa orang ni tak mahu dekat kita, orang ni tak mahu apa yang kita tawarkan. Maybe we are not alone. Maybe that's how life is. Mungkin itulah sebenarnya kehidupan. Kehidupan adalah tentang tata cara untuk melihat perbezaan orang lain dan juga perspektif orang lain.
Mungkin sebegitu. Dan itulah apa yang dimaksudkan oleh Epictetus apabila dia mengatakan bahawa ketidaksudian itu akan mengubah cara fikir kita pada sesuatu perkara. Dan dalam konteks ini, kita akan belajar untuk melihat hidup itu dengan cara yang baru, dengan perspektif yang baru. Rupa-rupanya, mengetahui bahawa kita ini adalah orang yang tak semestinya diterima oleh orang lain ataupun ditolak oleh orang lain adalah salah satu cara untuk kita memahami realiti itu dengan lebih baik. Ramai orang apabila dia tidak memahami realiti itu dengan lebih baik, dia akan berhadapan dengan satu situasi di mana kekecewaan itu akan membunuh dia perlahan-lahan. Bila kita tak pernah di-reject dalam hidup kita, dalam sepanjang hidup kita 20-30 tahun, apa yang kita nak semuanya diterima. Apa yang kita harapkan semuanya berlaku. Sebagai contoh, kita nakkan mainan waktu kita kecil, mainan itu harganya mahal, tapi kerana parent kita adalah orang yang berduit, maka dia memberikan mainan itu kepada kita tanpa berfikir banyak kali pun. Dan bila kita membesar, kita nak pergi beli itu, kita nak dapat kereta, kita nak dapat motor dan keluarga kita memberikan semuanya kepada kita, maka kita tidak merasai bagaimanakah rasanya ditolak, bagaimanakah rasanya rejected, bagaimanakah rasanya tidak mendapat apa yang kita harapkan kerana keadaan-keadaan tertentu. Bila kita tidak mampu, bila kita tidak diberikan pengalaman untuk menguruskan ketidaksudian ini, apabila sesuatu yang besar berlaku dalam hidup kita, sebagai contoh bila kita sudah membesar, remaja dan sebagainya, kita kena sesuatu keadaan, kita nak ke sesuatu, tak dapat. Sesuatu itu akan benar-benar membunuh kita perlahan-lahan kerana kita tidak bersedia untuk berhadapan dengan ketidaksudian tersebut. We are not ready to face the rejection. Dan ia menyebabkan kita menjadi orang yang sangat-sangat sedih dan juga kecewa dan juga akhirnya memakan diri kita diam-diam. Sebab itu, ketidaksudian ini ataupun rejection ini harus bentuk daripada kecil. Bahkan ramai di antara mereka yang bercakap dalam bahasa ataupun dalam bidang parenting mengatakan bahawa anak-anak juga harus belajar tentang menerima dan juga berhadapan dengan ketidaksudian. Kerana kalau tidak mereka diajar tentang menerima ketidaksudian ataupun berhadapan dengan ketidaksudian, mereka akan dibentuk menjadi terlalu manja dan terlalu menerima dan terlalu berharap bahawa dunia ini akan baik-baik saja kepada mereka. Itu pokoknya, asasnya ialah jelas memahami realiti dan juga menerima itu sebagai daripada realiti. Dari sudut agama, saya macam biasalah, saya akan cuba mencari sudut pandang daripada perspektif Al-Quran. Ada satu ayat daripada surah Fatir ayat 4 mengatakan begini, wa yukazibuka faqad kuzzibat rusulun min qablika. Jika mereka mendustaimu ataupun dalam bahasa lain, kazaba juga bermaksud reject, bermaksud tidak menerimamu. Jika mereka tidak menerima tawaranmu ataupun tidak menerima kehadiranmu, itu ketahuilah bahawa rasul-rasul terdahulu juga adalah orang yang tidak diterima oleh kaumnya. Dan wa ilallahi turja'ul umur, dan kamu tak perlu fikir dan kamu tak perlu runsing kerana pada akhirnya kamu akan berpatah pulang kepada Tuhanmu juga. Ayat 4 surah Al-Fatir ini menarik kerana ia memberikan satu perspektif bahawa rejection is part of the process seorang rasul dan juga nabi untuk menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan agama Islam itu sendiri ataupun menyampaikan risalah tauhid itu sendiri, dan ia tidak boleh dielak lagi. Seorang nabi biasalah dia terpaksa berhadapan dengan social rejection ataupun societal rejection ataupun a communal rejection. Maksudnya ramai-ramai orang tolak dia. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW, dia berhadapan dengan keadaan di Mekah dan juga beberapa tempat di keliling Mekah yang memang reject totally seorang nabi dan juga risalah yang dibawa oleh nabi. Dan akhirnya Allah mentakdirkan agar mereka pindah daripada Mekah ke Madinah. Kerana apa? Kerana total rejection doesn't work bila kita nak menyampaikan risalah. Sometimes we need to move bila kita dah tak boleh nak deal dengan rejection itu lagi dah. Ataupun that rejection doesn't allow us to grow, doesn't allow us to keep expanding our meanings. Sebagai contoh, bila kita berada di satu tempat, kita tak mampu lagi dah nak berhadapan dengan rejection itu, is okay to move out from it supaya kita tidak lagi dikecewakan dengan rejection itu. That's why hijrah is important. Migration, perubahan, distance, penghijrahan itu penting kerana kita belajar untuk memindahkan diri kita mencari satu tempat yang boleh mengizinkan kita untuk menyampaikan apa yang baik kepada orang lain. Dan ini kita belajar daripada sejarah dan juga sirah seorang Nabi Rasulullah SAW yang mana ditakdirkan oleh Allah untuk pindah daripada Mekah ke Madinah kerana Mekah tu sudah pun mengalami total rejection. So daripada kisah ini sahaja kita tahu bahawa rejection is part of the process dan semua Rasul yang sebelum itu berhadapan dengan rejection. The question is, soalannya adalah macam mana kita nak membuat sesuatu tindakan selepasnya. Dan kalau daripada sejarah Nabi ini kita belajar bahawa
memindahkan diri kita daripada satu tempat ke tempat yang lain. Setelah tempat itu mempunyai total rejection kepada segala idea kita, usaha kita, kontribusi kita, pemberian kita dan juga sumbangan kita, bakti kita, ia adalah sesuatu yang tidak ada masalahnya dan ia adalah sesuatu yang diterima. Bila kita bekerja dekat satu tempat, kita dah tak boleh nak kontribusi macam-macam, kita boleh memindahkan diri kita daripada tempat itu ke tempat yang lain. Ia adalah bahagian daripada proses. Total rejection itu haruslah kita ambil ia sebagai satu penekanan dan juga penerimaan pemahaman kita pada realiti. Realitinya adalah orang semua tak suka dah aku, orang semua dah reject aku, orang semua dah tak sudi dah dengan sumbangan dan juga pemberian aku. Maka aku boleh angkat kaki dan aku boleh berundur mencari tempat yang baru yang boleh memberikan aku ruang untuk aku terus menyumbang. It's okay untuk buat begitu. So daripada sembang kosong dan juga borak kosong saya tadi sambil mengopi ni tentang ketidaksudian, saya menyimpulkan bahawa pertama, minum dulu. Ketidaksudian adalah cara untuk kita tumbuh dengan banyak cara. Ketidaksudian akan melahirkan kekecewaan, ketidaksudian akan melahirkan rasa sedih dan juga rasa patah yang tak boleh kita bayangkan selevel manakah dia. Ada orang yang bila dia berharap sangat-sangat, maka dia akhirnya ditolak ataupun di-reject, maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan jatuh itu akan menyebabkan dia belajar tentang penerimaan dirinya. Kita akan mengenal diri kita dengan lebih mendalam ketika kita berhadapan dengan ketidaksudian ini. Bila orang reject kita, bila orang tak sudi dengan kita, bila orang tak terima kita, kita akan kenal diri kita dengan lebih mendalam. Oh, rupa-rupanya aku tak semua orang yang suka, dan rupa-rupanya idea aku ni tak semua orang boleh pakai. Dan mengenali diri kita dengan lebih mendalam adalah satu titik yang awal untuk kita melangkah ke fasa seterusnya yang dipanggil sebagai menerima diri kita selengkapnya, dan seterusnya kita akan tahu untuk bergerak ke depan bagaimana mahu kita tumbuh sebenarnya, bagaimana mahu kita improve, bagaimana mahu kita tingkatkan kualiti faham kita, pemberian kita dan sebagainya. Semua itu tak boleh dijalankan kalau kita tak ada dua langkah sebelumnya. Kenal diri, terima diri dan tumbuhkan diri sendiri. Dan yang menariknya, segala pandangan sarjana besar, falsafah dan semuanya ini sangat kait dengan bagaimana kita boleh membina seorang diri kita sendiri yang lebih tumbuh, yang lebih kuat dan yang lebih emotionally resilient, lebih berdaya tahan daripada sudut emosi setelah kita berhadapan dengan ketidaksudian. So, jangan lari daripada ketidaksudian, jangan cuba untuk mengelak diri daripada tidak diterima ataupun ditolak orang lain. Jangan larikan diri daripada masalah itu, konflik itu. Berhadapanlah dengan ketidaksudian itu dengan cara yang baik. Terima bahawa mereka tidak sudi, fine, tetapi berhadapanlah dia, janganlah lari, janganlah bawa pulang dan jadikan ia masalah yang menyebabkan kita sedih dan sebagainya. Always look for something yang menyebabkan kita tumbuh daripada ketidaksudian tersebut. Ketidaksudian walaupun pada awalnya penuh dengan kekecewaan, ia akan mengajarkan kita apakah itu artinya kedewasaan. Selamat belajar tentang ketidaksudian dan selamat menghadapi ketidaksudian dalam hidup, ataupun dalam bahasa yang mudah, selamat kena reject. Bye-bye, Assalamualaikum, jumpa lagi di podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.